Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan hari kita dengan merafakkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-101 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Yang bermaksud, negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebahagian dari khabar beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata, yakni mukjizat. Sesudah itu mereka tidak juga beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya dahulu. Demikianlah Allah meteraikan di atas hati orang-orang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya di sebalik penceritaan kisah-kisah yang berupa kehancuran negeri-negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan balak kepada mereka. Di mana Allah menyatakan bahawa tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Negeri-negeri tersebut yang telah disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kami khabarkan atau kami beritahu, ceritakan ia kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada perkhabaran-perkhabarannya. Bermaksud ada perkhabaran-perkhabaran lain yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memperihalkan dan menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita-berita berkenaan dengan penduduk kampung ataupun negeri-negeri tersebut, kerana mereka adalah golongan yang tertipu dengan keadaan atau dengan kesenangan mereka menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tertipu dalam keadaan mereka melakukan sesuatu yang mengingkari perintah Allah dan Rasul, dan mereka merasakan bahawa tidak ada sebarang kesan daripada tindak tanduk mereka yang terus tenggelam dalam kenikmatan, sedangkan mereka berasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan mereka menyangka bahawa mereka berada di atas jalan yang benar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini juga memperingatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersikap atau mengambil sikap berhati-hati, berawas supaya jangan melakukan perbuatan yang serupa yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, agar mengambil ibrah dan pengajaran daripada apa yang ditimpakan Allah kepada mereka, golongan-golongan yang hidup mereka dipenuhi dengan kelalaian dan keingkaran terhadap perintah Allah dan Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah menjelaskan pula bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun memberikan peluang kepada mereka dan potensi untuk mereka kembali kepada jalan yang benar apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan para rasul dan menjelaskan kepada mereka dengan lidah para rasul itu apakah hakikat yang sebenar,
Apakah hujah-hujah kepada seruan Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyembah Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah? Allah berfirman, "Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl." Dan demi Allah, sesungguhnya telah datang kepada penduduk negeri-negeri tersebut para pesuruh Allah, para utusan Allah, bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan berupa dalil-dalil yang kuat yang membuktikan kebenaran mereka, yang membuktikan kebenaran risalah yang mereka bawa. Fama kanu liyu'minu, dan tidaklah mereka beriman walaupun setelah diperlihatkan bukti-bukti tersebut berupa perkara-perkara yang luar biasa, iaitu mukjizat yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada rasul-rasul tersebut. Akan tetapi malangnya mereka tetap tidak beriman terhadap rasul-rasul itu, dan tidak beriman dengan apa yang mereka dustakan dahulu sebelum mereka melihat mukjizat-mukjizat tersebut. Bermaksud mukjizat itu sama sekali tidak memberi kesan kepada mereka. Tetap mereka dalam keadaan mendustakan para rasul itu walaupun telah melihat mukjizat-mukjizat yang hebat itu. Disebabkan kerasnya hati mereka, disebabkan degilnya mereka dan kerasnya hati mereka itu, maka keadaan mereka masih sama ada sebelum kedatangan Rasul berserta mukjizat ataupun selepas kedatangan Rasul berserta dengan mukjizat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat juga pandangan ahli tafsir yang lain yang mengatakan bahawa ia bermaksud tidaklah mereka itu, iaitu penduduk negeri tersebut, tidaklah mereka itu jikalau kami, yakni Allah, hidupkan mereka setelah Allah musnahkan mereka. Allah hidupkan mereka, kembalikan mereka ke dunia, tidaklah mereka akan beriman. Tidaklah mereka akan kembali daripada sikap pendustaan itu, walaupun setelah mereka dihidupkan selepas dimusnahkan. Seumpama dalam ayat Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Al-An'am ayat 28. Yang bermaksud, mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman, bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang untuk melakukannya, dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman lagi, kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Dan demikianlah yatba'u Allah Subhanahu wa taala meterai 'ala qulubil kafirin, di atas hati-hati orang yang kafir, iaitu penduduk negeri-negeri yang telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala itu, memperihalkan kepada kita bagaimana Allah meterai hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat melihat yang hak walaupun telah diperlihatkan dengan mukjizat, dengan perkara-perkara luar biasa yang sepatutnya menjentik hati dan fikiran mereka untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. Namun disebabkan mereka memilih kesesatan berbanding hidayah petunjuk Allah, maka akhirnya mereka telah diazab Allah Subhanahu wa taala dengan bala yang pelbagai itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang ke-102 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Yang bermaksud, dan kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka sebarang janji yang ditepati, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan orang-orang yang fasik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan pendedahan Al-Quran terhadap sikap sebenar golongan yang mendiami negeri-negeri yang pernah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala dahulu kala. Yang Allah dedahkan yang berbunyi, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, yang bermaksud, dan tidaklah kami mendapati kebanyakan manusia itu menunaikan dan memenuhi perjanjian-perjanjian mereka
untuk beriman dan bertakwa. Tetapi yang sebenarnya atau situasi yang sebenarnya ialah kami mendapati dan mengetahui bahawa kebanyakan mereka itu adalah golongan yang fasik, iaitu golongan yang terkeluar daripada ketaatan kepada kami, kata Allah, meninggalkan segala perintah kami dan melaksanakan segala yang dilarang oleh kami. Terdapat juga pandangan mengatakan bahawa li'aktsarihim itu merujuk kepada penduduk-penduduk negeri yang dimusnahkan Allah itu. Dan sungguhnya mereka itu, jika mereka melaksanakan perintah Allah dan perjanjian mereka dengan Allah, tidaklah terjadi apa yang terjadi. Namun disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan para rasul tersebut, maka mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dengan min ahdin atau perjanjian di sini ialah perjanjian mereka dengan Allah untuk beriman, bertakwa dan melaksanakan amal salih. Ia juga membuktikan bahawa majoriti manusia tidak mematuhi perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud hanya minoriti sahaja dalam kalangan manusia yang telah beriman dengan sebenar-benarnya, yang memenuhi perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan beramal salih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah kehebatan Al-Quran dalam memberikan keadilan, memberikan hak kepada mereka yang berhak. Al-Quran tidak melemparkan sebarang tuduhan secara sembrono, tetapi Al-Quran memberikan hak kepada orang yang berhak. Maka sekiranya majoriti dalam kalangan manusia itu berhak untuk menerima celaan daripada Allah disebabkan kekufuran mereka dan disebabkan tindak tanduk mereka yang mencabuli perjanjian dengan Allah, namun masih ada di sana golongan minoriti yang sedikit yang beriman, maka keimanan mereka itu berhak untuk mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sampai pada ayat ini kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang telah kita temukan setelah penceritaan berkenaan dengan penduduk-penduduk negeri-negeri yang dimusnahkan Allah, maka ia telah menjelaskan kepada kita as-sunan al-ilahiyah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kebahagiaan umat-umat manusia ataupun penderitaan mereka nanti di sana. Dan ia telah merendahkan kepada kita tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menguji hamba-hambanya, sama ada dengan kesenangan ataupun dengan penderitaan. Ia menyeru manusia agar sentiasa awas dengan pemerhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa bersyukur kepada Allah di atas segala nikmatnya, serta memberi amaran kepada mereka agar jangan lalai dan jangan merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang merasa aman daripada azab Allah itu ialah orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah selepas ini surah Al-A'raf akan membawa kita kepada kisah yang lain daripada kisah-kisah para anbiya dengan kaum masing-masing. Apakah kisah-kisah itu? InsyaAllah akan kita jelaskan dalam pertemuan akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.